A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Testing, check mic 1 2 3. So sambil-sambil kalian like, sambil-sambil kalian double tap, saya sedang mencari satu dua berita dan kita ada berita yang menarik untuk hari ini. Ramai yang tanya soalan ini ya. Berpusu-pusu, bertubi-tubi, bertalu-talu korang tanya soalan ini. Akhirnya terjawab sebentar tadi. Kira-kira 3 jam yang lepas beritanya dah diumumkan. So, apakah berita tersebut? Kejap lagi saya akan bacakan. Tapi sebelum tu, kita nak mulakan perbincangan kita dengan sedikit bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. So alhamdulillah, terlebih dahulu kita panjatkan kesyukuran kita ke hadrat ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya dapatlah kita bersua sekali lagi untuk sesi pada petang ni. Saya nampak kita ada Al-Hijamah Melaka pun dah masuk dalam live, thank you. Ada Huzaini Hamzah, ada Kak Roza kita, ada Farhan Hassan, ada Ali Bashir, ada Sam masuk dari tadi, thank you. Kita ada Easy juga bersama dengan kita, thank you. Kita ada Ana Muslim 83, ada Mr. Sate, ada Ibrahim Kasim. So yang masuk dalam live ni, jangan lupa tekan follow button dekat atas kepada yang belum follow kami lagi, boleh? Jangan sampai aku petik nama korang. So tekan follow button dekat atas, siap-siap supaya kalian boleh bersama dalam live kita untuk petang ni. Saya juga nak ucapkan terima kasih kepada Tuan Mr. Sate kerana berkongsi sekuntum mawar merah untuk sesi kita pada petang ni. Dan hari ni mungkin satu berita yang best, berita yang menarik yang saya nak kongsi dengan kalian. Yang mana kali terakhir kita bawakan berita ni adalah kira-kira 6 bulan lepas. 6 bulan lepas adalah kali terakhir berita menarik ini sampai. Okay? Hari ni kita ulang semula. Sebab apa? Sebab beritanya telah kita terima dekat sini. 3 jam yang lepas dah diumumkan. Aku habis live tadi lebih kurang pukul 11.30. So live tadi belum ada lagi lah beritanya. Sekarang dah sampai beritanya tadi. Okay? So sebelum saya nak kongsikan apakah berita menarik tersebut, kita nak cuba naikkan engagement kita menjadi 2,000. Sambil-sambil tu kalian boleh juga follow kami kepada yang belum follow kami lagi. Dan kepada rakan-rakan yang dah masuk dalam live juga, saya berminat nak tahu kalian sedang join live ini dari mana. So contoh Ali Bashir, kau tak payah komen. Aku tahu kau ada dekat KL East, betul? 26 hari bulan nanti insyaAllah saya akan ada pagi dan juga petang sesi dekat area KL East. Pagi dengan KAB Gold, petang dengan The Patriots, perkongsian pasal pengurusan kewangan. Kenapa kena jadi bangsa 6 angka? Aku rasa itulah tajuk kita nak bawa. Kenapa kena ada 100,000 yang pertama? Okey. Sekejap. Sekejap. Dapat idea nak buat tajuk. Okay, sorry. So 26 hari bulan nanti, Jumaat ni last ke JB pula. Ikut engkau lah, pergilah balik ke JB sana. Asal aku ada dekat KL, kau tak ada. Asal aku kat Johor, kau tak ada pula. Salah betul. But anyway, kita tahu Ali Bashir selalu join live ni dari KL East untuk hari ni. Kemudian Farhan Hassan biasa dia join live ni dari Sentul kalau saya tak salah. Kak Roza kita join dari Bukit Aman, thank you. Siapa lagi masuk dalam live ni? Aku nak check balik. Tengoklah mana aku ingat, okay. Tuan Mr. Sate saya tak sure live dari mana. Huzaini Hamzah. Kemudian siapa lagi dengan sini ya? Yang lain-lain tak sure lah dekat mana. Kitun Sejati pun dah masuk dalam live. Thank you. So kalian boleh komen, tulis salam dari tempat masing-masing. At least aku tahulah korang ni join live ni dari mana tadi, okay. Ahad ni start kelas dah. Mantap. Thank you. Okay, so itu cerita sikit. Yang pertama berkaitan dengan kedudukan masing-masing. Sekarang kita nak masuk ke cerita kita, boleh? Dah sampai 2,000 like. Mantap. So kita punya cerita untuk hari ini adalah berkaitan dengan AHB, Amanah Hartanah Bumiputera. So apakah beritanya? Berita yang kita dah terima iaitu berita berkenaan dengan pengagihan dividen. Yang mana tadi pukul 12 tengah hari pihak PHB bersama dengan, kali ni bukan dengan Maybank Asset Management Berhad dah. Sebab sekarang diorang dah ada diorang punya asset management syarikat sendiri, iaitu PHB Asset Management Berhad telah mengumumkan pengagihan pendapatan untuk tahun kewangan ataupun 6 bulan terakhir berakhir 30 September 2024.
So berapakah dividen tersebut? Saya akan umumkan sebentar lagi. Tapi sebelum itu, boleh tak aku nak tahu siapa dalam live ni yang ada AHB? Kalau aku cerita berapa dividen dapat, korang tak ada account pula. So yang dah ada dalam live sekarang ni, boleh tak kalian kongsikan, bagi tahu kepada saya, siapa yang ada account AHB dalam live kalian? Boleh? Okay. So komen dekat ruangan bawah. Kita ada Kak Roza, dia kata dia ada account AHB, mantap. Farhan Hassan pun kata dia ada account AHB, mantap. Kita ada Adin 379 pun ada juga account AHB, mantap, mantap, mantap. So yang dah ada, saya ucapkan tahniah dulu. Tahniah sebab saya kongsi tentang AHB di TikTok sejak tahun lepas. Tahun lepas, bulan 10, Perdana Menteri ada umumkan penambahan kuota untuk akaun AHB sebanyak 1 bilion unit. Dari 4 bilion menjadi 5 bilion. Dan sekarang kita dah boleh laburkan sehingga 1 juta ringgit seorang. Jadi siapa yang dapat tambah kuota dari bulan 10 tahun lepas sampailah ke bulan 4 baru-baru ni, tahniah. Anda semua memang champion. Sebab sekarang korang akan dapat manfaatnya. So apakah manfaatnya? Siapa yang melabur since sebelum April. Sebab April dia dah penuh kan. So biasanya orang akan masukkan mungkin sebelum April lah. Dari April sampailah ke September. Okay? Dari April sampai ke September, kalian akan dapat dividen untuk 6 bulan ini. Berapa banyak? 2.5%. Itu bahasa mudahnya. Bahasa teknikalnya, dividen kita adalah 2.25 sen seunit dan pengagihan bonus sebanyak 0.25 sen seunit. Dan bonus ni up to 1 million unit yang pertama, 1 juta unit yang pertama. Jadi andaian saya, tak ada lah orang yang ada sejuta dekat sini. So bahasa mudah lagi untuk kita semua akan dapat 2.50 sen. 2.5 sen untuk setiap unit yang kita ada. Atau dalam bahasa yang lebih mudah, 2.5% daripada berapa pelaburan kita. Contohnya, kita labur dalam AHB RM1,000. RM1,000 pelaburan dalam AHB bermaksud kita punya apa? Sekejap. Tiba-tiba blur sekejap. Sekejap. Wish. Astaghfirullahalazim. Okay, sorry. Okay, so siapa yang ada akaun AHB dan dalam akaunnya kira-kira lebih kurang dalam RM1,000. So dia laburkan 1,000. Bila kita labur 1,000, AHB dia punya satu unit bersamaan dengan RM1. Dia ala-ala macam ASB tadi Satu unit bersamaan dengan RM1. Jadi kalau kita laburkan RM1,000, maka kita akan dapat 1,000 unit dalam akaun AHB kita. Dia umumkan sekarang ni dividen untuk AHB berakhir 30 September. Maknanya kata 14 Oktober nanti duit akan masuk 2.5 sen. 2.50 sen. RM2.50 sen seunit ataupun 2.5% untuk setiap RM1 yang kita ada. Maka kalau kita laburkan RM1,000, kita akan dapat dividen sebanyak RM25. Okay, labur RM1,000 kita akan dapat RM25. Labur RM10,000 dapat RM250. Labur RM100,000 dapat RM2,500. Labur RM1 juta dapat RM25,000. So sekarang korang komen, korang labur berapa banyak dalam AHB? Itu pun kalau kau ada lah. Sebab macam Kak Roza kita dikongsi, akak masuk AHB sebab Glory duk promote. Betul. Bila kau dah dengar apa yang kita orang kongsikan, apa yang saya dah sampaikan, jangan dengar je. Ambillah tindakan. Ambillah keputusan. Ambil action. Take action untuk ubah gaya hidup kita dalam konteks pengurusan kewangan peribadi. So siapa yang tak buka bulan April dan sebelumnya, sekarang tak boleh buka. Sebab kuota tengah tak ada. Dan dalam pengumuman ini tak disebutkan sebarang penambahan kuota. Jadi sekarang kita anggap kuota masih belum ada ditambah. Melainkan apa? Melainkanlah esok lusa dia nak tambah baru. Dan pengumuman untuk akaun AHB kali ini, dividen kali ini, pengagihan dia untuk sepanjang tahun 2024 ni, pengagihan dia adalah sebanyak RM232 juta sepanjang tahun. Untuk yang kali ni punya, dari April sampai ke September, AHB akan mengagihkan sejumlah RM121 juta kepada kira-kira 83,000 pemegang unit dia tadi. Ingat, pemegang unit ada seramai 83,000, jumlah keseluruhan unit sebanyak 5 bilion. So kau kira lah dekat situ. 5 bilion, 83,000, kurang lebih dalam 50,000. Ada seorang? 50,000. 5,000 kot. Okay, lebih kurang gitulah 5,000 83 darab dengan 5. 83 darab 5 lebih kurang dalam 4 dekat situ 83
83 darab 5, 4, 400 ribu. 400 ribu. 50, 4 juta. 540 juta. 5 ribu. 50 ribu lah lebih kurang seorang. Sebab sekarang maksimum dah boleh naik 1 juta. Dan kelebihan untuk dividen AHB, apa dia? Pendapatan pemegang unit ini bukan saja dikecualikan daripada cukai, malah telah juga dibayarkan zakat. Sebab pihak AHB dah bantu bayarkan zakat untuk kita, maka dividen yang kita terima tak perlu bayar zakat lagi. So, bilakah duit kita akan dapat? Pendapatan dana akan diagihkan terus ke dalam akaun bank. Dia dah tak ada dah bagi dalam bentuk unit, sebab unit dah penuh. So, kali ini AHB akan bagi dividen masuk dalam akaun bank, dan dia akan kreditkan pada 14 Oktober 2024. So, sekali lagi tahniah kepada yang dah melabur dalam AHB, dan yang belum melabur lagi, tunggu je lah kalau ada pengumuman berkaitan dengan kuota insyaAllah. Okey, boleh? So, itu berita kita yang pertama untuk hari ini. Jadi, sebelum saya buka lagi perbincangan dengan lebih lanjut, saya nak tanya pada rakan-rakan dekat sini, siapa yang ada apa-apa soalan, boleh komen. Okay, so siapa yang ada apa-apa soalan yang nak diajukan, boleh komen dekat ruangan bawah. Okay, kejap Sekejap dekat sini. Siapa yang ada apa-apa soalan, boleh komen. Okay, so siapa yang ada apa-apa soalan yang nak diajukan, boleh komen dekat ruangan bawah. Okay, kejap Sekejap Testing, check mic 1, 2, 3. Okay, boleh dengar tak suara? Kita keluar sekejap terus dia putus. Okay, so sekali lagi, kita sedang umumkan ataupun kita sedang kongsikan berita berkenaan dengan dividen AHB. So, siapa ada soalan? Ataupun siapa yang baru masuk? Kita ada Biha, saya nampak baru masuk dalam live ni. Okay. So, Biha baru masuk dalam live. Kemudian ada Baby Girl. Ada Madmi juga dah masuk dalam live ni. Thank you. Kita ada siapa? Madal Mania pun dah masuk. Nur Hajila Muhammad Ros. Kemudian ada Anas Syam. Ada Suhaimi Rashid juga. So, sekarang ni aku nak tanya korang pula. Korang faham tak aku cerita apa ni? Dividen sana, AHB sana, ASB sini. Kan takut semua blur kan? Risau juga kita kat sini. So, just nak maklumkan, korang faham ke tidak apa yang aku cerita berkenaan dengan dividen AHB tadi, okay? So, cubalah komen seorang dua dekat situ. Okay, so Madmi dia kata, saya masuk AHB, masa tu bawah Maybank. Sekarang ni AHB bawah entiti mana tuan? Soalan dari Madmi. Jawapannya, AHB masih lagi bawah AHB. AHB adalah dana di bawah PHB, Pelaburan Hartanah Berhad. Sebelum ni, Maybank menjadi anak syarikat sebagai pengurus aset. Dia panggil Maybank Asset Management Berhad. Dan ini telah berlangsung sejak AHB mula-mula ditubuhkan pada tahun 2010 dulu. 2010-2011 dulu lah. So, mula-mula masa kerajaan nak tubuhkan PHB dulu, Pelaburan Hartanah Berhad ni, diwujudkan satu badan macam ala-ala PNB, Permodalan Nasional Berhad. Ini Pelaburan Hartanah Berhad. Tapi PNB dia ada anak syarikat sendiri, namanya ASNB, Amanah Saham Nasional Berhad. So, dia yang uruskan kita punya unit, kita punya dana. Tapi untuk PHB sebab dia syarikat baru, maka dia assign MAB, Maybank Asset Management Berhad, selaku pengurus aset untuk AHB sepanjang 14 tahun. Sampailah ke April 2024 baru-baru ni. Selepas 14 tahun, pihak PHB berjaya menubuhkan asset management syarikat asset managementnya sendiri, iaitu PHB Asset Management Berhad. So, sekarang kita punya dana diuruskan oleh PHB Asset Management. Cuma kita yang melabur, kita tak boleh buka PHB Asset Management punya account bank. So, kita masihlah melabur menerusi Maybank. So, tak ada masalah pun. Ada dalam Maybank pun okey, ada dalam M-Bank pun okey, ada dalam Bank Islam pun okey. Itu semua okey saja. Tak ada masalah pun dekat situ. Okey, boleh? Harap menjawab soalan dan tak menjadi keraguan kepada Madmi lagi. Anas Syam dia kata, saya baru masuk. Baru masuk maknanya tengah blur lah, betul? So, jangan risau. Aku dah save dah sebenarnya penerangan tadi. Nanti kalian boleh tonton semula dekat TikTok ni. Kita buat save dalam 5 minit tadi, insyaAllah. Kalian boleh tonton semula ulangan berita berkenaan dengan AHB punya pengumuman dividen. Ingat, itu cerita pasal pengumuman dividen, bukan cerita pasal kuota. So, sekarang kuota masih belum buka lagi. Sebab dalam pengumuman yang terkini ni tak disebutkan mana-mana isu ataupun mana-mana topik berkaitan dengan tambahan unit ataupun dengan kuota. So, saya check sekali lagi dekat sini. Kod-kod lah AHB ada umumkan asing tadi kan. But for now, saya tak nampak mana-mana berita dari pihak AHB. Okay, jap. Kita check.
Ni media announcement. Okay. Announcement. Charge. Hai. Dalam kau punya Lemaware pun tak ada keluar announcement lagi. Tu wah punya HB. Income distribution. Okay, ni. 31 Mac. Okay. Okay lah, tak ada keluar lagi. Laman web sendiri pun tak keluar lagi. So, baru keluar dekat ni. Berita harian tadi Sekejap, cari. Okay, tak ada lagi. Okay, belum ada lagi. So, sekali lagi, kita cari dekat tempat lain pula. Ada lagi tak berita-berita dari pihak AHB? Just nak confirmkan saja. Ada tak dia mention apa-apa berkaitan dengan kuota? 3 jam lepas. So, berita pertama keluar dari pihak berita harian dekat sini. Oktober. Okay. Now face. Oh, okay. Ni KLSE screener pun dah keluar. Sama juga dia punya berita. Ni, okay. 2 jam yang lepas. Berita yang sama saja. 3 jam. 31 Mac. Okay, sama. So, confirm tidak ada mana-mana penambahan kuota untuk pelaburan dalam AHB setakat sekarang. Okay, tadi berita bahasa Melayu. Kita baca bahasa Inggeris pula Bonus is payable to the first 1 million units held by each unit holder and is funded by PHB as the sponsor. Okay, PHB Asset Management amount comprises sama 2.25 121 ringgit million to 83,000 unit holders in this round. Tax free, net of zakat, payment credited 14th October. AHB fixed price 1 ringgit. Okay, settle. 5% per annum. Okay, betul, sama. So, tak ada mana-mana sebutan ataupun tak ada apa-apa isu berkaitan dengan kuota. So, tak disentuh, tak disebut dekat situ. So, sekarang dia tak buka semula. Tak ada buka-buka. So, dia cuma umum dividen saja dah dapat untuk yang dah ada kuota. Okay, so saya nampak ramai kawan-kawan kita yang dah masuk dalam live ni. Korang stay. Jangan gerak pergi mana-mana. Like kita punya live ni, at least yang dah masuk ni, seorang bantu like 10 kali. Alah, bukan kena bayar pun. So, like seorang 10 kali, at least. Kita bantu naikkan sikit engagement kita menjadi 6,000 like. Sekarang sedang kita bincangkan berkaitan dengan pengumuman dividen dari pihak AHB, Amanah Hartanah Bumi Putra. Jadi siapa yang dah ada akaun, tahniah. Siapa yang belum ada akaun, nak kata takziah, tidaklah juga. Mungkin insyaAllah nanti akan ada rezeki kalian semua. Tapi for now, belum ada rezeki, kuota masih belum dibuka. Cuma saya nak kongsi sikit sajalah. Biasanya, bila dah umum dividen, ada possibility. Kemungkinan tu mungkin tak besar sangat, tapi possibility tu masih ada. Biasa bila dah umumkan dividen, akan ada orang jual dia orang punya unit. Ini standard lah dalam saham ke, dalam ASB ke, tabung haji, KWSP, even dalam AHB sendiri. So, biasa bila dah umum dividen macam sekarang ni, esok ni kan 15, 16 bulan, bulan 11, bulan 12, akan ada orang jual sikit unit dia orang. Sebab apa? Keperluan masing-masing lah. Ni kan bulan 12 nak pergi bercuti lah, balik London lah kan, balik kampung, Melayu. AHB kan untuk Melayu. Orang Melayu suka balik kampung ke London, time-time Christmas, pergi shopping. So, bila dia keluarkan ataupun dia jual dia punya unit nanti, time tu, kalau ada rezeki, kita boleh masuk. Kalau ada rezeki lah. Ini aku cerita kalau. So, nak tahu ada rezeki ke tidak, korang kena try and error. Buka dekat Maybank to you, nampak je AHB, try add fund. Kalau tak dapat lah. Kalau ada rezeki, insyaAllah, Alhamdulillah. Kalau tak ada lah. Nak buat macam mana So, itu just tips lah yang aku memang dah amalkan sejak 2016 dulu. 2016 banyak lagi kuota. 2019 masa tu kuota dah macam hampir penuh, 4 bilion. 3 bilion masa tu. Kemudian naik sikit. 4 bilion. Last dia naik 2016. Kemudian sampai 2019. Dan tahun lepas macam tu jugalah, sama jugalah. Okay, so kuota memang tidak ada lagi lah untuk yang baru nak ada. Okay, alright, boleh semua okay tuan, janji ada modal. Betul lah. So sebab tu ini cerita pasal modal ni kena balik semula ke cerita 6 angka. Kena ada 6 angka dulu, barulah boleh masuk dalam perbincangan pasal dapat dividen dekat sana sini. Kalau nak kalau 100,000 pun tak ada, 6 angka pun tak ada, macam mana nak dapat dividen? So, sebab itu penting kena ada 6 angka, 100,000 yang pertama. Barulah kita ada modal untuk masuk ke dalam pelaburan-pelaburan yang canggih seperti ini. Yang memberi keuntungan kepada kita tadi, insyaAllah. Alright, boleh? Faham? Clear tuan? ETH pula macam mana? Alah, itu biarlah masalah dia. Tak ada kaitan dengan kita sangat pun sebenarnya tadi. Okay, boleh? So, setakat sekarang, sekali lagi saya nak tanya, adakah kalian semua boleh faham? Alright? Boleh faham ke tidak perbincangan kita untuk hari ini? Kalau boleh, bantu saya untuk like dan juga double tap. 33 orang kawan-kawan, sebenarnya kita boleh sampai ke 10,000 like yang pertama. Sebenarnya lah. Tu pun cerita kalau orang-orang like 100 kali seorang.
Aku tengok Fauzi Aaron je yang sedang like sekarang. Okay, mantap. Tuan Angah pun sedang like juga. Okay, takkan 2 orang je nak like. So yang lain kena bantu like juga. So 30 orang. Kak Yati pun dah like. Mantap. Kita ada 30 orang kawan-kawan dekat sini. Kalau seorang boleh bantu like 100 kali, insyaAllah kita akan sampai ke 10,000 like yang pertama. Tak apa, petang ni kita tak cerita banyak-banyak sangat topik. Kita fokus pada AHB dulu boleh. Saya buka akaun AHB yang pertama pada tahun 2016. Saya buka akaun AHB sejak 2016. Dia umumkan pada tahun 2011. Ini ketika zaman Perdana Menteri yang ke-6. Dia buat satu polisi, satu inisiatif nak bantu Bumiputera untuk ada pegangan hartanah di Lembah Kelang. Dengan ASB, kita ada pegangan equity. Kita ada saham dekat pasaran saham lah. Tapi hartanah tak diselesaikan menerusi bursa. Sebab dekat bursa, kalau beli KLCC, kemudian Asalam dan sebagainya, dia tak tumpu pada Lembah Kelang. So sebab itu diwujudkan satu anak syarikat di bawah Jabatan Perdana Menteri, PMO sendiri tadi, JPM, iaitu PHB, Pelaburan Hartanah Berhad, selaku operator ataupun syarikat yang akan mengendalikan misi ataupun polisi kerajaan ini, iaitu nak bantu Bumiputera untuk ada hartanah di Lembah Kelang. Jadi 2011 ditubuhkan PHB. Kenapa 2011? Sebab tahun 2010-2011 ni adalah tahun di mana? Thank you Biha. Tahun 2010-2011 adalah tahun di mana KL Sentral dibangunkan semula. Boleh balik semula tengok balik sejarah macam mana berlaku. KL Sentral dibangunkan semula dan nak menyiapkan dia punya bangunan dekat sebelahnya, sebab sebelum tu banyak kali tergendala. So dia siapkan di bawah MRCB. Malaysia Resources MRCB, Malaysia Resources Corporation Berhad. So MRCB menyiapkan bangunan sebelahnya dan menghubungkan KL Sentral dengan bangunan sebelah tersebut supaya pengangkutan awam kita menjadi menyeluruh. Kalau sebelum ni, siapa yang pernah pergi KL Sentral tahun sebelum 2010, mungkin kalau kau ingat lah kan, naik LRT, turun LRT, kena jalan kaki jalan kaki keluar, ataupun kalau lalu dekat tepi-tepi jalan nak pergi ke monorail. Monorail dekat-dekat jalan belah-belah nak ke Brickfield sana. Kita dari KL Sentral ni. Dari KL Sentral, kalau kau nak pergi ke monorail, kau kena cross. Kau kena jalan. Dia tak hubungkan. Dia tak ada interconnecting. Dia tak dihubungkan menerusi apa-apa melainkan jalan raya tadi. So, ketika itu kerajaan membuat satu keputusan, kena siapkan bangunan sebelah KL Sentral supaya menjadi satu mall berhubung dengan KL Sentral, dan dengan itu juga kita boleh hubungkan pengangkutan awam. Lalu tepi-tepi bas rapid. Mantap Amar, ingat Kena lalu tepi-tepi bas rapid semua dekat situ kan. So sekarang ni NU Sentral dah diwujudkan supaya boleh bergabung dengan KL Sentral, dan sekarang kau boleh lah makan kebab dekat situ kan. Adalah Costa Coffee lah, kemudian ada Godiva lah, macam-macam lah yang ada dekat dalam NU Sentral sekarang. Food court dia sedap by the way. Itu salah satunya. Cuma bila kerajaan nak wujudkan benda lah ni, kalau pakai duit kerajaan semata-mata, habis macam tu je lah. Pemilikan tu siapa punya? Dan kalau diserahkan kepada market ataupun bagi kepada private, ramailah orang nak. Sebab ini adalah tengah-tengah. Ini literally KL Sentral, tengah-tengah kota raya Kuala Lumpur. Jadi polisi kerajaan ketika itu nak membantu Bumiputera untuk ada pegangan hartanah di Lembah Kelang. Jadi apa yang dia buat? Dia wujudkan satu syarikat namanya PHB. So dia bangunkan, MRCB bangunkan NU Sentral, tapi milik PHB ataupun milik AHB tadi. So Bumiputera kalau nak memiliki NU Sentral, kau melabur dalam AHB. So aku boleh kata NU Sentral adalah sikit saham aku dekat situ. So selepas NU Sentral disiap pada tahun 2010-2011 macam tu, so dari situlah beberapa hartanah lain pun dibangunkan. Alhamdulillah sekarang AHB kalau saya tak salah dah ada 29 hartanah semuanya, bukan saja di Lembah Kelang, ada juga dekat Lembah Kelang lah. Adalah bangunan PJ33 tu. Kemudian dekat Damansara pun ada hospital KPJ2 Damansara tu AHB punya. Dekat JB pun ada hartanah. Dekat Pulau Pinang kat Bandar pun ada hartanah juga. So ini cara kerajaan nak bantu Bumiputera Muslim, sebab ini dah bayarkan zakat, untuk dapat bangunkan ekonomi menerusi polisi. Itu cerita dia tadi Bukannya sembang pumpang-pumpang bangun itu bangun ini tapi tak buat apa-apa. Kena datangkan dengan polisi. So 2011 ceritanya saya buka akaun saya 2016. Sebab masa tu sebenarnya aku baca lah, tapi aku tak berapa faham sangat. Aku nak fokus dapat 1,000 yang pertama, 6 angka yang pertama. So bila dah dapat 6 angka yang pertama, saya nak pergi explore apa lagi yang aku boleh laburkan
Dekat situlah saya explore dalam buku yang kedua tadi. Saya buka akaun AHB dan saya juga buka akaun koperasi saya dengan KAPB. Sebab sekarang KAPB korang jangan masuk lah. Okay. Yalah, kita doakanlah dia orang baik-baik, tapi aku tak nampak dia punya masa depan yang baik lah untuk KAPB ni. Sorry lah kepada kawan-kawan yang mungkin dekat KAPB. So dari 2016 saya buka akaun. Masa tu baru start 100, kemudian buat 1000 sampai 2019 adalah sampai 10,000 yang pertama dekat 2020 sebelum PKP. Dan alhamdulillah sekarang terus berkembang lah. Dia menjadi salah satu aset yang low risk untuk saya. Sebab apa? Sebab modal kita terjamin menerusi fixed price unit tadi. Kedua, sebab dia dah bantu bayarkan, dia dah tax free, dia dah bebas cukai ataupun dia dah dikecualikan bercukai. Dan ketiga, dia dah bantu bayarkan zakat untuk kita. So sebagai perbandingan, kalau nak bandingkan AHB dengan ASB, dividen dia sama. ASB dalam 5.25, AHB dalam 5%. Okey lah, lebih kurang sama lah. Cuma kelebihan untuk AHB, dia dah bantu bayarkan zakat. Kekurangan dia sikit mungkin, dia tak ada financing. Kau memang kena labur pakai duit kau sendiri tadi. Okey, kalau bandingkan dengan tabung haji 3% dah bantu bayarkan zakat. Tapi yang ni 5% dah bayar zakat, tabung haji 3% dah bayar zakat. So of course lah, ini ada kelebihan sikit. Aset low risk investment yang saya nampak mungkin boleh menyaingi AHB adalah Co-op Bank, Co-op Pertama Bank. Co-op Pertama Bank ni masuk dalam kategori koperasi. So koperasi, untuk Co-op Pertama Bank kita boleh consider dia sebagai almost low risk investment lah. Almost aku nak kata dia low risk pun tak berani juga sebab dia koperasi. Sebab kalau nak banding dengan koperasi lain memang dah bukan low risk dah. Tapi untuk Co-op Pertama Bank ni bolehlah kita consider. Satu sebab apa? Sebab dia dah bertapak di Malaysia ni dah puluhan tahun. Kalau aku tak salah 40 tahun dah kot Co-op Pertama Bank ada dekat Malaysia. So dia bagi dividen sekitar 6%. Dah bantu bayarkan zakat juga. Cuma nak buka dia tak senang lah. Dia macam ala-ala koperasi bank rakyat. Bukan semua orang boleh masuk dan bukannya ada kuota sepanjang masa tadi. But other than that, tak banyak low risk investment yang boleh menyaingi dividen ataupun pengagihan keuntungan yang diberikan oleh pihak AHB tadi. Okay? So sekarang dah ada pemegang unitnya sebanyak 83,000 orang. Macam saya katakan tadi lah. Kita cuba buat kira-kira kita Sekejap. 5 bilion. Bilion belakang tolak 1000. So jadi 5 juta. 5 juta kalau tambah 5 juta Sekejap. 5. Okay. Potong 1. Macam nak buang ni? 1. Okay. So jadi 5 juta dekat sini. 5 juta. Bahagi dengan 83. Oh, okay. So setiap account on average pemegang account untuk AHB secara puratanya ada sekitar 60,000 simpanan dalam tu. Kenapa nampak banyak? Sebab tahun lepas, ayat ni aku mungkin kurang setuju sikit kot. Tahun lepas pihak kerajaan umumkan pemegang account AHB, kalau sebelum ni maksimum seorang boleh labur 500,000. Tapi sekarang dia dah benarkan labur sampai 1 juta seorang. So tujuan dia supaya apa? Supaya bagi ramai bumi putera boleh melabur. Tapi bila dah dinaikkan menjadi 1 juta seorang maksimum, orang kaya lah untung. Tak, kau bayangkan kau orang kaya, kau adalah beberapa juta tak tahu nak letak dekat mana. So kau ada nama kau 1 juta, anak kau 1 juta, bini kau 1 juta, anak kau 2-3 orang lagi lah. So bayangkan orang kaya boleh letak 5 juta dan dia orang punya duit ni bebas cukai, dikecualikan bercukai dan dia orang dah settle zakat. 1 juta dapat 25,000 dividen. 50,000 dividen setahun. Setiap 6 bulan dapat 25,000. Setahun dapat 50,000 dividen, 5%. Tak payah bayar zakat dah. Cukai pun tak payah bayar. Dan dia ada 5 juta. Mau dekat-dekat 50 darab dengan 3, dekat 300,000. Selesailah hidup dia orang. So itulah. Itu satu polisi yang mungkin saya tak setuju. Sebab polisi sebelum ini memang tak buat ke arah tu. Tapi tak tahulah kan, ini polisi sekarang ni. Okay, so saya sambung sikit soalan-soalan yang lain boleh Contoh dekat sini Fauzi Aaron dia tanya, sambil-sambil tu kalian bantu untuk like boleh? 45 orang kawan-kawan masuk dalam live ni. 45 orang kawan-kawan, kalau seorang bantu like 50 kali sebenarnya kita boleh sampai ke 10,000. Tapi korang tak like tu jadi masalahnya. Dah lah tak like, tak follow. So yang tak follow lagi tekan follow button, jadi members dalam live ni. Yang belum kongsi gift boleh juga kongsi gift untuk bantu naikkan engagement dalam live kita. Dan jangan lupa untuk like. Seorang bantu like 50 kali lah. Sepatutnya aku minta 100. Tak apalah, kita bagi 50 kali seorang. Seorang bantu like 50 kali, kita sasarkan capai 10,000 like yang pertama. Thank you Tariq menjadi member dalam live ni. So sekarang saya nak jawab soalan yang Aaron tanya dekat sini, Fauzi Aaron.
Nak tanya tuan, kalau dalam ASB ada 300,000, okay, cukup ke dalam umur 50 tahun itu belum campur dalam EPF? Jawapannya insyaAllah cukup. Kalau dalam ASB ada 300,000, setahun dividen kita lebih kurang dalam 60,000. Tak, banyak sangat. 15,000, sorry. 300,000 darab 5, 15,000. Bersama dengan sebulan lebih kurang dalam 1,250. So menjelang umur, kalau umur 50, dia cukup lah. Mana kata tak mewah hidup tu. Hidup tu tak bermewah-mewahan. 1,250 ni nak menuju ke pencen, dia lepas makan lah orang kata. Provided that hutang dah habis, kereta pun semua dah settle, hutang rumah semua dah settle, tinggal duit isi minyak dengan duit makan sikit untuk orang nak bersara, 1,250, dia tidaklah tak cukup langsung. Tidaklah nak kata banyak. 1,250 ni kalau orang pencen makan sehari dalam RM30, insyaAllah okey kot. Sebulan dalam 1,000, baki-baki tu buatlah duit minyak. Sebab nak kata pasal cukup manusia, bagi sejuta pun tak cukup. So dalam hal ni, okey lah ada daripada tak ada langsung. Sebab kita juga kena belajar. Janganlah sampai ke tahap yang dah ada sejuta pun, tak cukup, kena tambah lagi, dah lagi. Akhirnya manusia akan jadi hidup yang sentiasa dependent kepada lain. Tadi saya dengar satu perkongsian hadis berkaitan dengan tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Olahan ke atas hadis tersebut adalah bercerita juga tentang financial independence. Kita kena jadi independence dengan berapa-berapa pun yang kita ada. Financial independence bukannya pada amount yang kita ada. Bukan 100,000, bukan 1 juta. Dia bermula dengan kalau kita ada RM1, kita boleh kita boleh independence dengan RM1 tersebut. Kita ada RM10, kita boleh independence dengan RM1 tersebut. Boleh merdeka, boleh bergantung, boleh bebas bergantung kepada duit semata-mata. Boleh ada kemerdekaan dan juga kebebasan tadi. So dalam hal ni, belajar untuk ada financial independence walaupun berapa-berapa yang kita ada. So salah satu cara kita belajar independence adalah dengan membayar zakat lah. Engkau ada RM1,000, kau bayar zakat RM2. RM1,000, RM25 tadi kan. Sorry. RM1,000, 25% RM25. Kau ada RM1,000, kau bayar zakat RM25. Kau ada RM10,000, kau bayar zakat RM250. Betul matematik aku Kau ada RM100,000, kau bayar zakat RM250. RM2,500. Okay. Kau ada RM100,000, kau bayar zakat RM2,500 tadi. Selagi mana kita tak bermula dengan RM1 tadi, tak bermula dengan RM100, kau ada sejuta pun, kau tetap tak nak bayar zakat. Dan realitinya ada. Ada yang sejuta pun dia rasa zakat tu benda yang berat. Bukan pada jumlah tadi. Okay? Tapi pada apa yang kita rasa lah. So, Alhamdulillah insyaAllah 300,000 tadi insyaAllah boleh cukup untuk tuan. Dan juga kena tengok jugalah dengan EPF dan lain-lain. Okay? Kalau kita dah mula menabung dengan emas gold bar macam PG tu, okey ke? Soalan dari Sasa dekat sini. Sasa nak tanya soalan boleh. Tapi boleh tak tekan follow button dekat atas? Kalau saya tak salah, semalam awak ada tanya soalan. Dan saya rasa saya dah jawab dah soalan awak. Tapi sebab awak tak follow, susahlah saya nak jawab. So boleh tak Sasa follow kita supaya kita boleh jawab satu persatu soalan awak. So sekarang saya kena dahulukan soalan dari followers dulu. Boleh? So saya dahulukan soalan-soalan dari followers supaya apa? Kita nak bagi keistimewaan lah pada followers kita. Contoh dekat sini Wesu dia tanya, apa nak buat kalau dah capai 7 figure? Kalau dah sampai 7 figure, apa yang kau kena buat? Kau kena roger aku. Halo aku. Kita pergi minum sikit, borak-borak sikit. Tak adalah. Alhamdulillah kalau dah sampai 7 angka ni, banyak benda insyaAllah boleh kita buat. Dan again, cakap soal financial independence tadi, kita bukan saja nak menjadi 7 angka untuk kita, tapi kita nak juga sampaikan rezeki kita tadi pada orang lain. Sebab itu matlamat menjadi bangsa 6 angka. 100,000 yang pertama bangsa 6 angka, bangsa berjaya bersama. Dia bila kau dah ada 100,000, kau nak menuju ke 200,000, 100,000 dan seterusnya, tapi kawan-kawan belum ada 1,000 lagi. Kau jangan bagi dia orang 1,000. Kita bukannya bagi dia orang, kita ajak dia orang untuk menyimpan juga. Kongsikan cerita kita, bagaimana aku dapat 1,000 yang pertama aku, supaya kawan-kawan kita pun boleh mulakan perjalanan juga. So same goes with 7 figures lah, ataupun yang 7 angka tadi. Dah ada 7 angka, jumpa dengan kawan-kawan yang dah ada 6 angka tadi, ajar dia orang, bimbing dia orang untuk dapat 6 angka tersebut. Dan untuk kita menuju ke arah kebebasan kewangan, insyaAllah adalah 2-3 jalan yang lain tadi. So untuk itu Wesu nanti Roger saya insyaAllah kita bincangkan apa nak buat dengan 7 angka tersebut insyaAllah. Okay, boleh? So sebagai penutup, sorry lah tiba-tiba rasa dahaga pula kat sini. Tuan Gori, Pertama Bank tu kena masuk jadi anggota ahli koperasi ke? Ya. Untuk semua koperasi memang kena jadi ahli dulu. Itu syarat utama yang SKM letak.
Suruhanjaya Koperasi Malaysia letakkan, nak melabur dengan mana-mana koperasi ataupun nak berinteraksi lah, nak berurus niaga dengan mana-mana koperasi, perlu jadi ahli koperasi itu dulu. Koperasi ni dia di KPI kan, berapa ramai orang jadi ahli dia. So nanti bolehlah jumpa dengan mana-mana Koop Pertama Bank yang berdekatan, dan boleh tanya-tanya dia orang sikit lah, insyaAllah. Okey, boleh. So sebagai penutup, kita nak habis live ni, dah panas dah petang ni. Boleh tak sama-sama kalian genapkan like kita menjadi 10,000 like. Saya nak recap balik apa yang kita bincang dari tadi. Kita punya perbincangan berkisar tentang apa? Nombor 1, kita cerita tentang AHB, Amanah Hartanah Bumi Putera, yang dah umumkan dividen dia. So nanti boleh tengok balik kita punya video berapa pengumuman dividen dia tadi. Nombor 2, kita juga masuk dah menjadi bangsa 6 angka, nak pergi dah ada 1,000 yang pertama, nak pergi ke 7 angka tadi. So itu kalian boleh baca dalam buku 6 angka kepada rakan-rakan yang belum baca lagi. Dan yang ketiga, saya dah tak ingat dah kita cerita apa tadi. Itulah dia yang mana aku sempat je lah, insyaAllah. Okay, so last kita nak habiskan kita punya perbincangan. Azni Mazlan ni kata, bila duit AHB akan masuk? Dia dah umumkan tadi 14 Oktober duit akan masuk dalam akaun. Okay, dia kredit ke dalam akaun 14 Oktober. Kau janganlah pukul 12 1 minit tengah malam 14 Oktober terus tengok, bang duit tak masuk lagi. Tenang, tarik nafas. Dia kredit masuk 14 Oktober. So bergantunglah IBG ataupun duit now sekarang ni. Mungkin dia akan masuk 14 Oktober hari apa? 14 Oktober hari Isnin kalau saya tak salah kot. 14 Oktober, ya, minggu depan hari Isnin. Okay, so sama ada 14, 15, 16, lebih kurang 2-3 hari tu insyaAllah duit akan masuk lah nanti. Alright, boleh. Saham bank rakyat paling banyak dividen tapi paling terhad. So sebab itu kita tak cerita pasal saham bank rakyat. Benda yang tak ada ni memanglah sedap nak cerita. Tapi cerita pasal dia orang memang best kan. So kita tak cerita sangat pasal saham Koperasi Bank Rakyat sebab tak ada ruang pun untuk kita masuk. So better kita cerita dengan benda yang ada saja. Sebab itu AHB sekarang saya dah tak buat video banyak dah. Tahun lepas hampir setiap minggu, setiap bulan saya buat akaun video AHB. Kak Roza kita tengok manjang sampai dia pun buka akaun. Ramai kawan-kawan yang dah buka akaun. Tahun ni sejak bulan 4, lepas dia dah umum dividen yang terakhir tu, saya tak buat langsung video pasal AHB. Sebab apa? Kalau kita cerita pun, orang tak nak buka akaun, buat apa? So better kita fokus pada apa yang kita boleh buat lah, ataupun yang kita boleh kawal, insyaAllah. Okay, so sekarang kita boleh kawal diri kita dengan membaca surah Wal-As dan juga tasbih farah untuk kita habiskanlah perbincangan kita untuk petang ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. So insyaAllah sehingga kita berjumpa lagi. Salam kewangan berhemah. Salam wawasan 2030. Salam kemerdekaan kewangan untuk anda semua bangsa 6 angka. Azrai Muhammad, Furniture Gori, Mono Kediri. Assalamualaikum. Bye-bye.